Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Voice Out Cakap Je. Saya Panji di sini. Dan saya Zarina Zahrudin. Seperti biasa, kita akan mengadakan satu segmen yang menarik untuk kita pertengahkan pada hari ini. Tapi kan, kejap guys. Sebelum kita move with our special guest ni, I want to tell you about this place lah. Sempat, dia nak selit. Because this place sponsor venue kita. It's a lake house at Otto. Your wedding needs, everything all in one. They ada full package from deco and to makan sekali. Foto videography pun package ada juga included. Okay guys, so kalau nanti Panji will put in the details in the link below. You interested, nak tengok-tengok aja pun boleh. Okay, back to our business. Okey, jadi hari ini kita di Voice Out Cakap Je seperti biasa. Kita ada seorang tetamu yang memang kita nak perkenalkan. Beliau adalah Singaporean, ya, Local. orang tempatan. Ya, tapi bakat beliau sudah keluar daripada Singapura lah, ya. Dan beliau juga dah rub shoulder tau dengan international I would say pelukis. Yes. Kartunis yang terkenal. Tak apa, nanti tu semua kita akan ceritakan nanti. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Tuan Kasim. Apa khabar? Assalamualaikum. Tuan Kasim with the K, with the Q. Tuan Kasim with the Q. They emphasize on that with the Q. Ambil Q. Okay, selamat datang Tuan. Terima kasih. Okay, kita panggil bro lah. Bro lagi senang. Bro Q Yes, bro Q. Bro Q. Tak boleh. Okay. Tak manis. Bro Kasim boleh. Bro Kasim lah. Abang Kasim lah. Abang Kasim. Janganlah Abang Kasim. Mentang-mentang kita 40. Tak ada saxophone. Alah Abang Kasim. Abang Kasim. Selamat bukan Kasim selamat. Selamat ini saya. Bukan Kasim selamat tetapi Kasim nama penuh. Kasim bin Bacik. Kasim Asal bin Singapura, duduk Singapura, masih di Singapura. Yes. Waktu duduk di Singapura dulu di kawasan mana? Belakang rumah Cik Tom. Cik Tom. Oh, Cik Petom ke Cik Tom? Okay, saya dulu dilahirkan di Kandang Kerbau. Kiki. Oh, lama-lama gitu lah. Duduk kampung di Gelang Serai, Jalan Al-Sagaf. Kira kalau sekarang kita lihat tempat tu Singapore Post. Oh, kawasan Singapura Post. Dalam lagi lah. Post tu kat depan. Sebelum kita ketemu dengan lorong Kuaman. Dan apa tu, kita akan jumpa sekarang City Plaza kan. Lepas tu kalau belok kiri, jumpalah Gelang, Pasar Gelang. Jadi saya orang kampung sana lah. Jadi dulu kampungnya Kampung Al-Sagaf. Jalan Al-Sagaf, yes. Jalan Al-Sagaf. Kita tak tahu Tak tahu kesian. Kampung tu wujud Syafiq. Dia kampung sana. Kita kampung Gelang lain. Gelang kita tahu Kampung Gelang. Saya tahu Al-Sagaf ni ialah Madrasah Al-Sagaf lah yang saya tahulah kan. Yes. Tapi Jalan Al-Sagaf terus terang saya cakap saya tak pernah dengar pun. Jalan Al-Sagaf ada kampung lagi. Sebab Kan? Kita ada Jalan Sagaf, Jalan Betik. Dan banyak lagi jalan lah. Yang dah jalan pun saya pun dah lama tak yang jalan. dah jalan lah. Dah Dah tak wujud lagi. Wassalam. Dah wassalam kan. Kalau kita tak panggil anak jati Melayu ni pada hari ni kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Okay guys, Betul. Google cari. Siapa tu jumpa muka saya dalam gambar lama-lama tu. mana tahu Kawan-kawan lama di Lepas tu tag dia. di kampung sana di Jalan Yes. Al-Sagaf ya. Betul. Ya, saya rasa mereka mesti tahu. Okey, tapi okeylah tak apa. Pada hari ini kita nak bercerita dan lebih mengenali siapakah Encik Kasim Bacik. Brother Kasim ni, Brother Kasim. Dan beliau sebenarnya sangat aktif dalam dunia kreatif ya. Yes. Dan jika anda lihat di depan saya ini adalah hasil Buku-buku dia. Ya, buku-buku dan bahan kreatif yang telah diterbitkan oleh beliau sendiri. Maka itulah kita ingin berceritalah dan kenal-kenal dengan Encik Kasim. Bagaimana beliau bermula atau berminat dalam dunia kreativiti ini selaku kartunis. Jadi mungkin ialah Encik Kasim boleh ceritakan dengan kita lah bagaimana anda tahu pada umur berapa yang tiba-tiba anda macam suka lagi tu pantang nampak kertas, pantang nampak pen. Oh, dahsyat. Pantang nampak Pantang nampak. Tu dia. Sekarang pantang nampak makan. Okay. Terbukti. Itu tak payah cakap. Okey. Itu passion yang kita share. Yes. Makan. Okay, dia bermula waktu sekolah rendah, primary school. Saya dia belajar di Gulimat West Primary School. Sekarang dia menghadap sehingga kita punya Kalang stadium lah. Bersebelahan dengan sekarang ada fire station di situ. Okey. Saya memang dilahirkan dengan satu cara kalau nak belajar, saya tak boleh lihat
sentence perkataan atau ayat yang panjang itu saya akan rasa akan mabuk laut. Orang laut. Mabuk laut. Jadi saya more pada lebih pada gambar-gambaran. Jadi bila darjah 3 saya ingat lagi dari 3 bila waktu kita ada banyak lagi kerja sekolah, saya akan lari ke bawah pokok sena. Sekarang masih ada lagi pokok tu. Sena tu, besar pokok tu. Ada bawa pergi dating tak? Saya belakang pokok tu. Okay. Di situ saya akan lukiskan kartun saya Stickman di pasir. Untuk saya ingat apa yang saya cuba belajar lah. Kadang-kadang tak ingat langsung lah kan. Setakat lukis saja. Jadi bila saya waktu tu saya lihat satu kawan saya, rakan sederajat yang betul pandai melukis. Dan dia saya dapat markah yang agak penuh lah. Dengan kepintaran dia juga kan. Saya pun cubalah. Dari situ saya jatuh cinta dengan melukis. Setiap saya punya karangan ke apa mesti ada gambar di situ. Kalau cakap pasal pengalaman apa cikgu suruh, saya akan sediakan gambar. Entah dengan harapan dapat markah penuh. Tapi taklah mungkin Harapan tinggal harapan sajalah. ayat tak betul, gambar je. At that time lah, Yes. belum lagi kira. Belum. Jadi dari situ saya dah besar dengan melukis sendirian dan sokongan dari abang-abang saya yang belikan buku kartun LAT semua ni kan. Jadi saya lihat dan saya terpegun dan mula bertambah cenderung ke dalam lukisan kartun. Hingga kan secondary school, sekolah menengah kata Melayu cakap putih tadi Boleh campur, belum okey. saya akan lukis lebih daripada yang diperlukan sehingga tahap di mana kawan tak bikin kerja, saya bikinkan. Satu hari cikgu nampak lah Macam kesamaan lukisan ni semua sama. Kenapa dia punya dengan dia punya sama Yes. Pesen dia sama je kan. But at that time cikgu tak tahu siapa punya lukisan. Tahu, nampak sangat kat muka saya. Jadi kita dimarahi tapi kita ambil sebagai seloka kita ketawa. Di mana saya bantu kawan saya untuk melukis untuk kerja dia dan dia akan mengajar saya lain-lain subjek lah. Tolak ansur lah. Tapi alhamdulillah diorang pun faham saya boleh bikin pantas waktu tu dan mereka juga dapat mengajar saya matematik semua kan, kadang ada yang mungkin lain saya minta ajar jugalah. Jadi kita saling tolong bantu-bantu lah gitu. Okay. I want to know, saya nak tahu bila pertama sekali kan you tahu kan aku ni pandai lukis. From where? Is it from a point of view of a teacher or ataupun kawan cakap cantik lah lukisan tu. Suddenly you macam feeling aku ni pandai lukis lah. Bila tu? Perasaan tu datang, bukan perasaan tu dah datang riak pula kan. Macam terdetik tu kan. Abang saya cakap kau boleh lukis. But kawan tak cakap, cikgu tak cakap, kena marah dia lah kan. Tapi bila abang saya cakap, abang tua saya yang sulung cakap kau boleh lukis. Jadi dia kasih saya perangsang dengan buku-buku. Jadi saya okey lah kalau abang dah nampak yang kebolehan saya tu, saya akan buktikan yang saya akan tunjukkan abang saya boleh bikin. Kira ni abang ni tak senang cakap gitulah, tak senang pujuk orang. Abang saya orangnya yang serius. Dia lah satu-satunya yang masuk universiti. Jadi dia bagi macam statement tu kira you really. Yes. Sebab bila dia tengok kita bikin homework, memanglah saya ni habislah kan. Satu benda pun tak boleh bikin. Tapi bila dia kasi suruh melukis, dia cakap saya boleh lukis, saya punya semangat macam abang sayang saya lah ni. Okey. Dan sebelum ini adakah anda pernah mengikuti kelas-kelas formal melukis ke? Tak kemampuan. Itu satu jawapan yang saya harus beri. Sebab untuk kita nak masuk satu kelas, satu kursus, walaupun waktu masa NS harga dia bukanlah murah. Betul. Jadi saya pertajamkan apa yang saya ada. Saya belajar dari mana-mana yang saya dapat lihat poster-poster. Dan di situ dia berkembang secara sendirilah. Jadi hingga sekarang kalau saya nak diberi peluang untuk mengajar anak-anak tu, insya-Allah saya tak charge lebih. Macam dulu tak saya akan charge. Faham sebab kita dahulu tak mampu dan kita juga ingin mengusir ilmu tanpa membebankan mereka yang nak belajar. Sebab saya percaya kalau kita nak belajar dan kita harus suka dengan benda tu. Dan perasaan suka pada nak datang untuk belajar tu akan membimbing awak untuk dapat yang apa yang nak cari. Sebab kalau kita tak suka, kita tak akan dapat apa yang kita nak belajar tu. Betul. Just on the surface side saja. Falsafah. Tapi for your pendapat pandangan kan, do you need hard work or you still need bakat juga? Okey, bakat memang
memang Zahir ni masih ada. Hard work tu definitely. Sebab apa, hard work tu kita fikirkan apa yang nak sampaikan. Sebab melukis kartun ni bukan setakat kita lukis dah itu saja. Dalam proses nak melukis, sebelum awak jatuhkan pen tu ataupun iPad tu kan untuk melukis, you kena fikirkan dulu mesej yang nak hantar tu, apa mesejnya. Dan lukisan ni yang dia bikin ni akan singgungkan orang ke tidak. Cerita tu nak kena ada dulu lah. Yes, satu lukisan tu you have to macam kata orang tu tapis supaya tidak menyinggungkan, tidak menjadikan kemarahan. You must be neutral, tapi penting mesej sampai. Jadi sometimes kalau tengok komik kartun, ada yang macam seperti editorial pictures ke photos, tak ada apa tu perkataan, tak ada dialog, tapi mesej terang-terang sampai. Yes, betul. Ya. Dan tadi anda ada menyebut tentang Datuk Lat. Yes. Jadi sebab saya ada melihat lagi kalau anda di rumah kalau melihat kepada lukisan ini, Life as Bob, sebenarnya buku ini juga dapat dibeli di Kinokuniya ya. Kinokuniya, yes. Jadi anda boleh dapatkan di sana. Ya, bila saya lihat pertama kali, saya lihat ada seperti iras-iras lukisan Lat lah kan. Siapa yang kenal dulu Lat? Siapa yang saya rasa mungkin generasi saya mesti kenal siapa ya, Lat kan. Lat, ada unsur-unsur sikit macam Lat punya jadi, style lah. Jadi adakah anda terpengaruh dengan Lat? Bagaimana? Ya, betul. Sebagaimana saya katakan tadi, abang saya beri saya buku Lat ni. Dan dari situ saya lukis. Mula kita akan tiru lukisan, lama-lama kita akan cuba cara kita sendiri. Tetapi bila dah lama kita melukis cara begitu, dah macam melekat dan lenggoknya datang sama, di mana lukis itu juga jadinya. Sehingga saya ingin beritahu, saya Datuk Lat kalau dapat melihat ke ni kan, ni benda ni apa nama ni, benda lah ni, podcast ni, Bang Ramli saya telah berjumpa dengan Datuk Lat. Terima kasih dengan dia, dengan cara lukisan dia, dengan penuh mesej, dengan penuh gaya yang tersendiri. Saya dah terikut sedikit dan walaupun tidak berniat untuk menjadi sama, tapi ada perbezaannya. Cuma saya rasa amat beruntung dapat berjumpa dan berkawan. Kita sekarang di FB kawan. Sesekali Datuk Lat datang Singapura, ada satu sebab. InsyaAllah kita akan jumpa. Kita dah jumpa berapa kali. Masa dia ada book show dekat Singapura, dekat Kinokuniya. Satu kali lagi masa satu projek lah apalah, kita pergi makan bersama dekat Zam-Zam. Bro, kita nak tahu, the first time bila Datuk Lat nampak this lukisan, what is his comment? Apa dia punya first word? Itulah saya dah lupa ni. Tetapi bila saya jumpa dia first time, waktu saya umur 19 tahun, NS. Muda lagi Sekurus, tu masih kurus. Dahsyat. Ya, masih cakap. Dia kena itu kena. Dan waktu tu bulan puasa. Bulan puasa dan saya tengah cat rumah. Ibu saya suruh cat rumah. Saya taruhlah lantai tu dengan biasa, surat khabar alas. Bila saya cat ketepok jatuh, ada satu iklan Datuk Lat datang Singapura untuk apa beri ceramah dekat Aljunied pustakaan Aljunied, cakap Melayu kan. Okey, boleh lah beli pun boleh. Orang putih orang putih cakap lihat beli. Tak apa, boleh. So saya bergegas sana dengan mak cap boleh tunggu. Datuk Lat tak boleh tunggu. Wow. So ke sana itu jam juga. Itu jam juga. Saya pergi sana dengan baju dengan cat pun ada, tak apa. Saya nak tengok orang yang di situ kan sendiri. Then you bring your barang. Tak, tu jam saya tak buat apa-apa pun sebab saya dengan cat ni penuh ni. Jumpa dia, bersalam dengan dia dan beli dia dan bergambar dengan dia. Gambar insyaAllah saya kasih pada awak insyaAllah. Nanti kita will bring out this. Tapi yang bila saya pergi ke keluar negeri, Jepun, holiday, orang putih lagi. Anyway, dia datang kat Kinokuniya, dia bikin dia punya biografi. So masa tu kita dah berkawan lah, dah blue FB semua. Dan bila saya pulang, kawan saya cakap dia di sini. So saya gegas lagi, pergi jumpa lagi. Saya kasihlah saya beli buku dia lah, sudah sign. Tapi bila saya introduce myself, saya kasih, tanpa dia tengok saya, dia cakap, bila kau balik?
Ini macam dia dah kenal saya, macam Macam dia tahu macam saya rasa macam terhormat gitu. Yalah, Macam betul. Maknanya orang dia sangat humble macam rasa macam tersinta, macam rasa macam dihargai gitu kan. Because somebody you idola, idol, macam Kenal who is me. Yes. Dia cakap bila kau balik cakap, my darah go up, go down, go everywhere, you know. Itulah dan Macam terkembang sikit lah. dahsyat hidung. Oi. Yalah, So itulah what pengalaman, dia pernah when the first time bila nampak you ada tunjuk gambar-gambar. Bila kita pergi makan dekat Zam-Zam tu, saya bawa lah buku saya. Buku saya lukisan biasa je lah. Cakap okey, cuma apa tu kita dah lukis, ada ciri-ciri dia, lenggok dia ada situ, tapi pengendaya dah tak boleh ubah lagi. Jadi saya kena bawa saya punya own character. Dan cara penyampaian mungkin berbeza lah. Tapi lenggok tu ada. Memang semua orang cakap, cikgu-cikgu saya yang saya kenal luar pun cakap ada lenggok. Biarkan sebab kita tak boleh ubah. Kalau kita ubah, jadi tak akan rasa dia punya feel. Not you lah kira. Not me, Kita yes. sebab kita sebagai the creator, kita yang mencipta sesuatu karakter tu dan kita rasa mesti selesa. Yes. Ya, baru kita rasa macam puas. Yes. Takkan nak tukar sebab Sebab tu. ya oleh tu kan dia pun ada sebab cakap pasal karakter, dia ada karakter sendiri. Tercetus dia satu karakter. Cuba tell us about this. Life as Bob. character. Siapa ni Bob ni? Bob ni. Okay, Bob ni Pasal Bob, kalau Bob ni anda Nabila, anda rambut masih ada dan lebat. Handsome lagi. Masih handsome lagi. Ini rambut dah tercacat-cacat. So is this Bob based on a character you know or you want to know or you want to have? Okay. Bob dihasilkan waktu saya kerja di bank dulu. Okay. Di mana stres sangat lah, rambut naik tu. Oh, rambut dia naik tu. hampir macam gitu lah. Begitu. Jadi rambut dulu cantik kan. Betul dia naik kadang-kadang dia datang kes kan. Jadi begitu rambut tu atur begitu sebagai dia punya nak paparkan life is stressful. Jadi dia bulat. Bila dia bulat tu lah bukan hanya mirip saya. Okay. Tapi bila you kerja, kadang tekun kerja, you kerja makan. Jadi bulat pun situlah datang bertamu. Jadi Bob ni dah dua karakter. Satu rambutnya dia naik sebab stres, dan kebulatan dia kerana duk makan, kerja duk makan tu dua saja. Okay. Jadi tak ada peluang untuk exercise. Jadi Bob saya create this type of character lah. Jadi dia dalam komik ni dia cuba jadi kurus. Kalau kadang dia tengok dia pergi jogging, dia pergi naik basikal, tak kurus juga. Sebab dia makan banyak daripada tu exercise dia. lah macam dia pantang kita nampak. ni. Tengok. Itu dia. Dia pantang nampak ataupun mungkin kerana dia dikelilingi lah dengan orang yang baik-baik kan. Itu dia. Betul tak? Itu pun salah satu faktor juga. Orang yang mana pandai tu? masak dia Pandai kan. masak. Jadi kita tak InsyaAllah. boleh cakap no. Dahsyat. Kan? Lagi Memang. kalau yang masa tu isteri tersayang, betul tak? Alhamdulillah. Kenapa? Nanti kalau tak makan, malam nanti kena tidur luar kan? Sejuk dekat Pasir Ris ni. Macam brother kasih cakap kena lock semua pintu tadi. Besok abang kena puasa. Bang Jamil kena puasa. Abang kena puasa. Jadi sebab itulah. Jadi anda boleh lihat ya, penonton jika anda melihat kita dari tadi temu ramah kami, bagaimana peramanya ya, Cik Kasim kita ini ya, he's very jovial, you can see for yourself kan. Orangnya sangat jovial, dan sebenarnya kita juga berdua baru saja mengenali beliau, tetapi kita rasa sudah seperti kita dah lama gitu ya. Betul. Macam Behind the kampung. scene lagi macam-macam lagi. Tengok tu. Ya, macam orang kampung Kan macam kampung kan. Padahal saya bukan orang kampung saya budak bandar. Ya, atas pokok ni. Atas pokok. Saya Cik Syafiq Yang ini. Yang ini saya merasa seronok tau bila saya lihat di depan, tiba-tiba di bawah ini, kalau anda dapat lihat kalau dapat lihat di tanggung halal. Tajuk dia. Tak, dia macam ada disclaimer dekat situ, di tanggung halal kan. Jadi saya macam ketawa sendirilah sebab artinya maknanya mereka yang di bawah, maknanya tak ada PG lah gitu kan. Tak perlu PG. Jadi anak-anak kita mungkin tak perlu jaga. Jadi anak kita mungkin di peringkat sekolah rendah boleh baca dengan selamatnya. Dan saya rasa ini adalah salah satu, anda tahu kan, saya memang begitu prihatin tentang bahasa dan budaya, dan saya memang. rasa ini adalah salah satu, tiba-tiba macam lost forward. Dahsyat. Okay. Faham cikgu. Sebab terlalu prihatin, terlalu macam mana aku nak cakap ni, beginilah. Jadi bila saya lihat kan, jadi saya rasa ini adalah salah satu cara ya ibu bapa kita boleh menggalakkan anak-anak
kecil kita untuk Membaca suka buku, sebab dia banyak gambar. Gambar-gambar yang lucu dan semua perkataan dalam bahasa Melayu. Jadi saya rasa secara tidak langsung daripada kita nak paksa kan. Macam tadi Cik Kazim kita dah cakap kan, bila dia nampak perkataan, garisan, dia mabuk laut kan. Jadi mungkin anak-anak kita juga mengalami situasi yang sama. Jadi melalui pendedahan ini saya rasa dan juga berwarna-warni. Lihat kan? Dia bukan setakat hitam putih aja. Ya ada yang hitam putih. Ini sungguh berwarna-warni. Jadi saya rasa ini dapat memupuklah sebagai permulaan. Tak salah kan untuk mencuba? Tak salah. Satu tentang lukisan ni, mungkin sebahagian ibu bapa rasa dia agak membuang masa anak-anak tu sebab kita more on academic tapi sebagaimana yang saya pernah dengar dan baca juga, sometimes kadang-kala dia dapat keluarkan kreativiti anak itu dan dia akan dapat fikir lebih jauh lagi. Sebab kadang-kadang kita tengok segalanya semua dah fix semua, tapi kita ikut jalan terus je, there's no way out. Kalau jalan A lah dia. Kadang-kadang kita kena pergi A+1 untuk sampai ke tempat yang sama. Betul. Dengan cara kita tersendiri. Jadi gitulah, kalau kita strict sangat langgar tembok benjol. Tapi kalau kita pandai mengaturkan segalanya, jaga diri kita, tapi cara kita jalan tu kita lain-lain tempat lah, boleh lah, kiri kanan. Betul. Sebenarnya itulah dinamakan kehidupan kan. Betul. It's not a straight line tapi yalah, mungkin ada kita perjalanan kita lurus, tapi ada kita mungkin bukan mengikut, tapi akhirnya kita bertiga, saya rasa perjalanan kita juga bermula dengan berbeza-beza, tapi akhirnya pada hari ini kita bertiga duduk sini semeja. Nanti lepas ni kita nak makan semeja jugalah ya. Semeja. Seorang. Saya makan seorang. Jangan macam-macam. Okey. Okey, buku-buku Bro Kasim ni Melayu tapi dia ada bagi tahu juga dia pun ada project with English books. Yes. Can you tell us about that? Boleh Melayu. Boleh bagi tahu tak kita tentang buku adalah, English tu? Buku ni belum lagi dikeluarkan. Jadi dalam fasa yang rahsia lah tu kan, kata orang Mak Saleh tu, kata orang putih itu confidential Jadi saya tak akan membuar-buarkan sangat, cuma ada permintaan untuk lakukan buku untuk certain topik di mana saya diambil sebagai illustrator. Alhamdulillah. Jadi saya akan cuba bikin, memang tak mudah tapi boleh dilakukan. Dan from there mungkin kita dapat more exposure. Bagaimana yang saya lakukan tahun lepas untuk kita punya Trace Together. Saya lakukan untuk berita harian dan berita minggu, di mana diorang ada link dengan IDMA dan juga MOE. So yang that cartoonist dekat tu is your work. Correct. Jadi yang poster tu semua tu alhamdulillah ada yang I think 10-15 series lah. Saya dapat bikin lakukan local Malay works yang tersembunyi, yang tersembunyi behind the scene, orang tak tahu. Sekarang kalau dah tahu kan. Okay Bu, kita cakap direct punya. Is this your full time? Oh tidak, terus terang cakap COVID telah mengubahkan kita punya kehidupan landscape. Ramai yang diberhentikan kerja, ramai yang ini. Saya antara satu yang tidak dapat bertahan dalam kerja sesuatu tu, jadi saya diberhentikan. Tidak mengapa. Pada kita mesti tawakal dan move forward. Jadi di situ saya dapat waktu yang lebih untuk menjadi freelance. Jadi di situ saya dapat kontrol waktu, apa nak buat di mana, tapi kerja tetap sama, kita mesti fokus lah kan. You know why I ask? Sebab will this make money? Ya, boleh kita hidup orang dekat sana tu, aku nak tulis lukis can make money or not? Itulah. Tu dia si Ahwat cakap can make money. Terusan cakap untuk keluarkan buku satu, perbelanjaannya tinggi juga. Jadi modal sendiri ya? Yes, saya daripada A to Z saya bikin sendiri, lukisan segala, teks segala, modal pun segala. Dia akan mengambil wang anda begitu saja. Tapi kita anggaran berapa? 4 figure, 5 figure? Itu depending ataupun banyak kita nak print lah. Cetak yes. Kalau kita cetak banyak mungkin akan murah sikit. Tapi masalahnya di Singapura ni, bagaimana saya kata tadi, kita hidup banyak stres dan akademik lah salah satunya yang atas sekali. Betul. Jadi bila kita nak jual buku sebegini, market kita Singapura ni tak begitu luas. Jadi apa yang saya keluarkan, saya dah perincikan untuk tak begitu banyak dan tak begitu sikit. Alhamdulillah yang terjual pun banyak jual lah. Cuma kalau kita nak jadi
back to your question tu, dapatkah dia menampung kehidupan buku. Terus terang cakap kat Singapura ni to have to be negative sikit sebab frankly cakap memang susah lah begitu. Kalau kita mengharapkan 1 buku, 2 buku dan terus berjaya, tidak. Pasal di situ yang positif side-nya, you dah ada that skill, that creativity, you gunakan untuk do freelance lain, illustration, design, di mana banyak syarikat yang memerlukan. Sekarang banyak kita gunakan komputer, tapi sometimes you tengok komputer semua sama je kan. Tapi kita nak human touch. We need the human touch. Hand skill. Human touch. Dah cakap woman style. Woman. Okay. Anyway, kita dapatkan lukisan kerja tangan sendiri, itu lebih memuaskan. Yes. Jadi boleh hidup. Tetap boleh hidup. Jangan takut. Nak be creative and kreatif, tahu fokus, determine, positif. Jangan positif COVID. Positif dengan kehidupan. Positif COVID, yes. Dan saya rasa lagi satu mungkin networking lah. Ya betul, networking. Yes. Betul. Kita punya jaringan persahabatan mungkin juga dapat membantu sebab apa yang saya dapat lihat ini bukan saja bahagian kartunis tapi seperti tadi yang Encik Kasim terangkan, mungkin beliau dapat jadi illustrator, designer. Sebab saya rasa banyak juga buku kanak-kanak yang memerlukan illustrator. Betul. Mereka perlukan. Dan saya rasa juga sebab kita juga pernah menemu ramai Maria Mahat. Yes. So saya rasa beliau banyak menerbitkan buku kanak-kanak dan saya rasa anda boleh bekerjasama dengan penulis-penulis buku yang memang fokus kepada kanak-kanak. And personally lah, saya rasa there is a big market. Boleh. In Singapore. It's wide lah because macam jangan cakap ni wedding, you can target the pengantin because nowadays they got they want to do their kad kahwin, the banner, all these thing. Siapa nak contact dia, okay, nanti kita bagi detail Betul. My answer just now pasal kekurangan audience ataupun peluang cari kehidupan. Kalau kita based on buku. Tapi kalau you luaskan pandangan you pada illustrator, designer kan. So you can still live dengan you punya project. Sebab kadang-kadang projek ni dia makan masa tapi dia punya pulangan tu masya-Allah besar. Yes. In fact kalau you good enough, you can do get your work from Fiverr so. Betul. Sebagai freelance betul. Dia cakap betul. Yes. 2 kali betul. Betul. Just whether you want to do it or not. Yes. Correct. Okay, ada lagi question yang bagaimanakah, sebab tadi saya dengar yang kita tahu LAT is an overseas name. Tapi dalam Singapura ini selain daripada Encik Kasim sendiri, ada tak kartunis-kartunis yang anda juga rasa berbakat dan juga dikenali in Singapore? Right, untuk persoalan tu. Buku ni guys out there, kita ni cuba gunakan bahasa Melayu yang betul. Cikgu Melayu kita ni nak kita hari ni kita, you see our podcast kita campur I talk rubbish, she sometimes talk rubbish, but now hari ni tak tahu dia nak apa bulan bahasa lah dia kata. So kita cuba gunakan biasa. Tapi kenapa hari ni macam cikgu kita hari ni bahasa Melayu yang betul. So kita kekok sekali. Sungguh-sungguh nak cakap bahasa Melayu. Betul untuk dia. Saya ikut aja. Ikut aja. So guys, jangan ingat kita ni kita tak. Kita cuba. Kita ada macam kita cubalah macam itu. Tapi guys, okay lah, we back to our style lah. Okay. Back to our style lah. Okay. Kau. Okay. Ni majalah ni keluaran pertama Melayu, majalah Melayu komik pada tahun berapa tu? Saya pun dah lupa tu. Wow. Anyway, 1999. Macam Space saja. 1999. Okay, di mana saya tunjuk ni. Okay. Di mana saya bercita-cita untuk melihat bakat-bakat di Singapura disatukan. Tapi dengan gabungan saya dan rakan kerja saya dulu, kita keluarkan wang sedikit dan kita cari siapa yang sanggup datang untuk join lah. Di sini kita niat kita pelukis kita macam 5-6 orang gitu. Dan diorang baru naik, jadi kita beri peluang, niat beri peluang untuk exposure. Jadi mereka lukis apa yang nak lukis, saya sebagai editor saya akan tengok apa tak okey lah. Dia kasih dia peluang, kasih dia platform untuk keluar dan luahkan kreativiti mereka. Kolaborasi jadi all the good. Dah umur dah makin muda kan. Nanti tu.
Jadi ada yang dah berjaya. Nama-nama yang mungkin you dah dengar, macam Mak Toh Chang, dia dah berjaya. Mak Toh Chang. Ada yang dalam lagi yang perempuan wanita lah, Mazna, semua dah okey. Satu lagi yang dia suka draw the dark side. Dia suka sekarang cosplay. Alhamdulillah. Semua dah macam ada haluan sendiri yang diorang can do and they meet up with the context kat luar kan. Jadi sikit sebanyak saya rasa macam banggalah saya dapat gabungkan dan keluarkan mereka begitu. Cuma yang hak mereka ada orang yang kerja keras. Betul. Jadi itu kita salute lah, alhamdulillah. So alhamdulillah ada yang berapa tu dah ada contact yang saya was saying just now. Orang lagi jauh lagi. Alhamdulillah saya tumpang gembira lah. Okay. So now you regularly bikin buku or have you have target now? What is your your InsyaAllah path now? memang dengan keluarkan buku ni saya ingat kalau dalam setahun tu mungkin 1 atau 2 lah. Tu terpulangan apa yang berlaku sebagai kita punya platform kan, kita punya idea semua ni dengan keuangan pun satu yang penting juga. Oleh kerana tempoh hari masa kita print tu mungkin COVID, jadi idea berlambak duduk rumah kan. Okay. Dan industri pun tengah down. Jadi bila kita print dia punya cost tak begitu tinggi sangat. Mereka pun mencari masing-masing business kan. Jadi kita akan cuba insya-Allah, kalau walaupun harga kan naik, kita akan cuba sebab kita nak sampaikan kreativiti kita lah. Okay. Boleh bagi tahu a little bit about the book? Okay. Buku ini yang terbaru ni, ini Alkisah Bob melalui zaman COVID yang 2 tahun lepas tu. Dari mana kita akan lihat kalau kita beli buku ni di Kinokuniya. Lagi satu di Muslim Media sebelah Masjid Kasim. Satu lagi di kedai Haji Hashim di Jucak Kompleks. Dan lastly dekat Bashir Graphics di Brabasa Complex. Okay, ada online? Online kalau nak pun boleh contact saya. WhatsApp, nanti saya akan mail kepada you. Okay, nanti kita bagi details. And how much is cost? 16.5 untuk bukunya, tapi kalau untuk mail kita tambah lagi $3 lah. Okay. Jadi 19.5. Tak mahal. Sesungguhnya tak mahal. It's worth. Seriously, 1650. And ada cerita lah, and I think you will giggle yourself bila you baca. Betul. Saya baca, bila saya baca tu setengah hari saya habiskan. Betul, sebab dia senang, amat mudah. Cikgu Dia bukan, kalau dah baca buku setengah hari satu buku dia habis. Cikgu ni tak ada lagi buku ni, tak ada perkataan awak. Kalau ada perkataan saya ambil dalam seminggu lah. Ini tak ada perkataan. Flip tengok gambar. It's very light-hearted. Saya tengok gambar, lepas tu saya ketawa sendiri. Lepas tu mana yang saya rasa macam resonate with me sampai saya ambil gambar, saya kasih dekat kawan-kawan rapat saya. What can you say about the Bob character, cikgu? Okay. Cikgu dia boleh baca kan? Bob character, dia macam selenge lah. Okay. Dia macam selenge. Memang selenge pun. So correct lah dia punya definition. Dia macam action nak buat benda macam state macam macam tadi lah, konon-konon nak kuruskan badan kan. Lepas tu nanti sekali dia kuruskan badan, dia tunjukkan gambar tau, dia pergi naik bukit, naik gunung. Rupanya dia bermimpi. Ini semangat 2 minit punya kes lah. Dia punya semangat tu penting. Dia punya niat tu dah ada. Niat dah ada. I achieve or achieve. 1 point. Tak achieve itu lain gila. Lepas tu kat tepi katil, rupanya dia sudah bermimpi dan mengelamun. Alamak, macam apa orang bilang apa cerita tu, what they call it, I forgot what's the word. Gafil lah. Tak, macam anti climax lagi. Okay, so that's it. You see, cikgu yang serius ni cakap ni kelakar kelakar mesti beli, mesti dapatkan satu. Saya dalam hati saya tak serius lah. Saya cuba serius je dalam kelas. Tak lah, betul. Sebab tu saya buat benda-benda gila macam gini kan. Betul. Cikgu pun gila. Okay guys, joke aside. Okay, Bro Kasim. Yes. Pada orang yang nak mulakan ini, dia orang rasa dia orang ada satu skill yang dia orang nak, dia ada skill lah. Okay. So how, macam mana dia orang nak be like you? Alright. Okay, skill itu penting, tapi determination mesti penting, dan you punya kehendak berdiri ni, you nak benda tu lah. Okay, sekarang tadi katakan juga kita draw stick man. Kalau kita draw stick man pun, tapi kita dapat paparkan your message, your punya expression of the eyes, the mouth, you boleh sampaikan. Dan black and white pun masih dalam penjualan juga di luar. Dia tak semestinya colour. Colour kalau kita print mahal. Jadi black and white is cheaper, much cheaper.
Tapi kalau ada idea yang you nak sampaikan dengan punya cuit-cuit hati tu, teruskan. I think you can do it. And sometimes kita tak terus bikin buku dan berjaya. Betul. Kita bikin buku atau kita bikin lukisan 2-3 ni kita beri pada kawan-kawan, sebagaimana cikgu cakap tadi. Cikgu cakap. Kasih pada kawan-kawan. Dan bila 1-2 orang dah gelak ketawa, that means you dah really on the right track. Okay. Jangan risau, stickman pun boleh. Apa stick pun lah, boleh lah. Saya nak draw. Matchstick pun boleh. Matchstick boleh. Boleh segalanya. Stick on it, man. Ustaz. Okey. Cikgu. Cikgu pula bukan cikgu. Asal cikgu ni cikgu hari ni hari cikgu lah. Yes, Okay. Nanti kita ni edit boleh edit. Nak masukkan boleh masukkan juga. Okey. Bro, kalau ada yang nak beli buku ni, ada yang nak contact, nak tanya you macam mana we can move forward. Ya, ataupun ada yang berminat, mungkin dia nak you buat simple workshop. Okay. Alright. How to start. Masya Allah. Ini satu soalan yang bagus lah. Bagus silakan. Sekiranya kalau you nak beli buku ni through me directly, memanglah murah daripada kita pergi ke kedai. You mention voice out cakap dia lagi murah. Boleh Boleh. Cakap handsome lagi murah. Delivery free. Okay. Nanti disampaikan dalam you punya podcast my telephone number, you can WhatsApp to me. Boleh. Dan saya akan hantar. Tapi kalau sekiranya balik pada persoalan tu, untuk ada workshop ke, memang saya terbuka kalau sekiranya ada peluang untuk orang nak belajar, untuk anak-anak mereka nak belajar untuk ujung tahun sekolah ni kan, gimana kan, jadi nak conductkan little classroom work boleh. Sebab saya lebih suka begitu, untuk kata orang tu pass on dia punya skill, ilmu ni kan, pada sesiapa yang inginkan lah. Sebab melukis ni tak susah. Cakap awak boleh. Orang yang tahu kita lukis muka, dia tak tahu muka siapa. Dia cakap muka saya nak lukis A keluar B. Okey, sebab saya pegang pada satu susah tu. Saya pun boleh tulis A, tak tahu dia boleh. Saya pegang pada satu kata-kata guru lukisan saya. Di sekolah dulu secondary. Kalau kita melukis apa pun, nobody will say that is wrong. Sebab kalau kita tengok dulu, kalau kita zaman kita still life, apple lah, nenas saja betul kan. Betul still life. Kita duduk keliling benda tu. Bila dia lukis A nampak A bahagian A. Saya lukis bahagian belakang lain nampak. Jadi bila saya lukis takkan sama dengan dia. Asalkan bentuknya ada, ciri-cirinya ada, cukuplah tu. Okay. Everybody got their own perspective of different angle. Cuma you nak sampaikan your creativity tu dalam bentuk you colouring lah. You nak colouring cantik ke tak cantik lah. Tapi asal tu tak akan salah. Tu benda tu sama juga nenas. Ada tepi dulu betul, member nampak badan kat tepi, nampak bahu badan dia, dan dah sengit satu line aja nenas. Dia duduk badan kawan dia. Pun tak salah juga. Betul. Ya. Okay. Is it okay that kalau dia orang contact you cakap boleh contact directly? Ada Facebook ke IG ke yang dia boleh? Alright. You don't mind telling? Boleh. My Facebook identification ni namanya ya. Nama. Okay. Kasim is QASEM 2 kali. QASEM 2 kali. Kasim. Dan kalau untuk IG live, that's LIFE_AS_BOB, live as Bob. Okay. Itu dua sajalah. Okay, you can like them, you can follow him. Yes. And you can tanya question. Yes. You see, friendly guy, tak ada masalah, nak tanya apa tanya. Betul. Tapi yang bersangkutan tentang buku jangan tanya dah kahwin ke belum. Tak salah. Salah tu. Dah kahwin ke belum? Nanti malam tidur Ada bawah blok lagi. Kan cakap nanti malam tidur bawah blok. Kalau tak faham pun tak tahulah kan. Okay, saya ada lagi satu soalan. Saya cuma nak tanya Cik Kasim, bila anda berkarya, apakah mesej utama yang anda nak kedepankan kepada pembaca anda? Okay, itu tertakluk kepada sesuatu yang berlaku, situation at that time lah. Pada waktu itu. Tapi kebanyakan saya sekarang cenderung kepada untuk beri nasihat. Jadi nasihat tu dalam segi, kalau kita nak cakap pasal apa tu spiritual, Contoh bagi contoh. Macam orang tu simple, orang minta beli tisu, kita tengah makan. Jadi saya ada pernah lukis, orang tu akan marah, orang yang menjual tu kan. Jadi Bob kat tepi, Bob akan beri 1-2 perkataan
Kalau tak beli, diam saja. Kalau tak nak tisu, sedekah pun boleh juga. Tapi kita tak perlu herdik. Kita ikut cara Rasulullah cakap kan. Kita jangan buat macam ni, tak baik kan. Jadi saya akan salurkan saya punya kreativiti pada nasihat lah. So basically banyak your cerita-cerita based on the actual event, actual situasi yang anda melihat, yang anda perhatikan ya. So banyak Singapore context lah local context. Kira dia nak tegur orang tu, dia tak boleh tegur, tapi dia tegur dekat buku lah. Macam awak lah, dia nak tegur awak kena pergi senaman, tapi awak tak nak kan. Macam gitulah. Macam gitu lah. Lepas dah kena kan saya. Awak kenakan saya tadi. Jadi secara gaya bilang healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Yes. Okay. Bro Kasim, is there anything else that you nak sampaikan? Ya. Berita. Berita. Sesungguhnya saya terima kasihlah atas undangan ni, yang saya pun rasa macam terkejut juga, tapi tak sangatlah terkejut kan. Alhamdulillah sihat lagi. Okey, dapat saya keluarkan buku ni untuk dipaparkan, kongsi pada pendengar penonton, viewers, viewers. Jadi sekiranya kalau you all nak beli karya saya, boleh kontak saya atau kontak rakan-rakan ni. Dan sekiranya ada seseorang yang atau sesiapa lah ingin bertanya apa-apalah mengenai kreativiti, cara-caranya, insya-Allah kalau tak ada apa tu yang menghalang dan dapat saya menjawab, saya akan jawab. Okay. Guys, #support local. Yes. Betul. Support local kampung. Karya tempatan sebab saya rasa kita banyak mereka yang berbakat Betul, banyak. Mungkin tak ada peluang atau mungkin kerana kita yang mentality yang bila kita bekerja je yang boleh menampung keluarga. Betul. Jadi hasil-hasil karya ni semua macam sideline. Dan saya rasa itulah satu fikiran yang kita perlu ubah lah. Betul. Setuju sangat-sangat. Kalau kita bikin karya ni, minta maaf lah mencelah sikit ni. Boleh silakan. Dia juga dapat menenangkan you punya stressful life. Macam terapi gitu lah, to yourself lah kan. Sometimes you lukis, you rasa you are into that world. That imagination world kan, imaginative world. Dan lah jangan tak keluar lah balik tapi you akan rasa you can you be yourself. Adakah sometimes your karya based on tengah marah ni dan dia tulis gitu lah. Okay, jangan macam kata kata-kata Rasulullah, kalau marah jangan keluarkan. Jangan berkata-kata, nanti lain keluarnya. Jadi kalau kita marah, relax bangku, tengok TV. Tengok TV, banyak dokumentari kita boleh belajar. Dan lukis bila you rasa dah tenang. Kalau kita marah, tangan menggigil. Dah ulat, jadi ulat semua nanti. Bob nanti bab pula jadi babat. Bukan jadi tegang tau, rambut dia jadi keli. Dah stress level tinggi tu. Rambut dia berpusing-pusing dah. Mungkin Cik Kasim, ada tak you nak tunjukkan kita live drawing ke? Okay, sekiranya kalau diizinkan. For example, kalau kita nak draw, nampak Boleh. Kalau karakter Bob tu saya Okay guys, sekarang kita live. Brother Kasim tunjuk kita macam mana dia draw Bob Ya, Bob. Okay, Bob tengah buat apa agaknya? So before you draw, you dah fikirkan apa aktiviti ke macam the story dulu Yes, sebelum kita lakukan lukisan ni, dah ada lah dalam otak apa kita nak lakukan dengan Bob ni. Jadi jalan tangan tu dia akan mengikut je lah dia punya apa yang dia bahagian dia punya minda, kata orang putih. Orang yang pandai-pandai lah. Kalau kata orang biasa, kepala otak kita lah. Okay. Sejauh ni kan Bob ni dah berapa tahun umur dia? Bob ni tak tua-tua dia. Dia macam 17-18 juga gitu lah. Agak-agak kan Bob akan ada jumpa dia punya partner tak dalam your story ni? Memang Bob cari babe, tapi babe tak datang. Bob cari babe. Pasal dia cari Baywatch.
Okay, so simple simple, masya Allah. Seperti cakap simple pula, minta maaf lah. Beginilah caranya kalau Bob Exercise. kan. So basically we just do all the rendering. Mungkin dia tengah ada mimpi lagi ya cikgu. Ini betul, ini betul. So this is how we draw Bob. Very sketch way lah kan. Jadi kalau kita dalam gunakan iPad, dia just color very fast lah. You see, beliau lukis dalam masa kurang 2 saat. 2 saat. 1.54 Oh, minit. see. Minit. Dia saat timing ni. tu. Sorry, minit. Minit. Saat. Minit. Okey, saat. Okay. Saat aku lagi. Saat pula. Minit. terkejut. Less than 2 minit. Less than 2 minit lah. And you get this. Okay, you can flip to this side. Okay. Okay. Tu dia. Tu dia. Bob. And I notice rambut dia tetap 10 cacak Sebab 12, patut 12. Itu je yang trademark. Tu trademark dia. Tapi account so far dia tadi 10. Dia 2 dah jatuh dah. Adakah bro you tengah bikinkan dia punya babe? Tak ada. Ini satu kata lagi, kita panggil Kak Pon. Kak Pon. Oh, okey. Kak Pon is kakaknya Bob. Kak Pon dia malam-malam je keluar. Saya suka Kak Pon. Kejar ni. So basically just like that lah. Okay guys, see simple aja, cepat aja. And he get his message done in a few 3 minute or total. Di bawah 3 minit. Kalau saya rasa 3 jam. Kalau terjadi pun. Kalau terjadi, kalau tak 3 hari 3 hari 3 malam. So macam ini kan, you bikin 3 minit kan. Then nak color semua everything berapa agak-agak? How long will it take? Teknologi sekarang ni kan, system wise, colouring less than 3 minutes lah. Wow. Because kalau kita lakukan, bila kita lakukan dia punya storyboard dia kan, macam the box for cartoonings here. Then bila saya draw Bob lari, dan kakak situ, dan bila kita taruh dengan warna je, automatically will just fall into place. And the thing yang lama ialah bila you nak analisa ataupun nak tapis you punya kartun. Bermaksud you message nak hantar tu kan, saya tadi katakan jangan dia menyinggungkan orang Itu yang kena duduk. yes, Okay, itu duduk fikirkan dulu. Okay, selain daripada buku kan, do you post your work at your IG ke? Yes. My cartoon macam this is live as Bob. You can see Kak Pun, we have English and Malay lah kan. Kalau Kak Pun more on Malay lah. Tapi kalau macam lain-lain mungkin saya taruh English lah. Macam ni saya kasih for example yang ini. Tak boleh betul. Ni sindiran, kartun sindiran. Ini ada Kak Pun dengan bantal peluk. Bantal peluk. Gula-gula kan main. Gula-gula. Sorry, bantal peluk. Gula-gula. Okay, nanti I bring up. Tengok jam 12 kan. Sebab tu you Tengok jam 12. Saya betul lah itu series, okay. Yelah. Jam 12 No kan? lah, this is orang kenal. Semua nickname saya mau tahu. Jadi kalau macam serious drawing, would draw seriously macam ini. Joker kan. Joker, yeah. Serious, you can see it's more on that lah. So his version of Joker lah. So Then nanti I bring up the kalau NS Live kita tengok. NS Live ada juga. Waktu dikejar dengan Kak Pun, dikacau dengan Kak Pun, semualah. Cikgu, rasanya saya nak buat live as Panji live. Boleh. Kita tak pandai silat, tak kuat, tak ini. Satu karakter Panji yang silat tendang sampai ke sana. Bagus. Ini karakter je kan. Betul. Betul lah. Jadi kita masuk ke dalam dunia kita. Betul. Yeah, I don't know. Maybe you guys want to do this, but you tak pandai draw. Inilah orangnya. Betul. You want to make your I don't know what you want to do. You can just approach our brothers ini. Okay, dua projek. Siapkan dia buku macam ini, buatkan kita. Lepas tu dia cakap, okey habis, bayar je. Betul. Ya. Sebelum buat tu tanyalah bayar berapa. Tak payah uji pintu. Cerita semua boleh bincang. Yes, betul. Jadi kita boleh buat macam album, your story album kan. Mungkin dia kecil, hidup di kampung. Guys, maybe you want to wow your girlfriend ke, your tunang ke, hadiah dia ke. Idea tu. Memang dia fikir pasal kahwin je. Bok dengan babe. Bot dengan babe. I don't know kan, boleh juga InsyaAllah. Okay guys, kata akhir untuk kita punya kawan-kawan dekat luar sana. Cikgu saya?
Saya. Cikgu tak payah, cikgu hari-hari dia bagi kata akhir. Akhir. Betul? Tak berakhir. Takkan akhirnya. Okey. Alhamdulillah again apa tu banyak-banyaknya terima kasih kepada berdua, Panji Sama-sama dan kasih Cikgu. ya. Dan pada semua yang di luar tu di viewers, teruskanlah apa yang lakukan apa tu dalam whatever you're doing right now. Life is always stressful kat Singapore, tapi kita boleh lari sebentar dengan lakukan sesuatu yang lain. Seperti inilah. Kalau for me my drawing ada yang pergi jogging lah, pergilah jogging. Tapi do something else, don't be stuck in the rat race all the time. Betul, betul. Jadi apa tu selamat dan apa tu keep fit. InsyaAllah you bahagia, keluarga bahagia. Ya, itu yang utama. Jangan lupa senyum. Ah, Senyum tu sedekah. Betul, senyum Jadi tu point sedekah. dia, sedekah. Okay. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih Brother Kasim atau cikgu panggil Cik Kasim. Okay, kita appreciate you coming up, spend that time. By the way guys out there, hari ni hari special sikit. Hari ni brother kita punya birthday Hari yang ni. ke 20 tahun. Yes, 20. Tak boleh lebih 20? Memang birthday the fact. Tapi yang 20 tahun tu you find out yourself. So guys, kita doakan dia yang terbaik, biar apa dia sihat, dan dapat sentiasa terus happy, berkarya. yang sentiasa berkarya dan Makan selalu. happy selalulah. Ceria selalulah. Okay. Okay, I mean we are here to share. Yang penting kita Yeah. berkongsi dan saya rasa ini adalah satu perkongsian yang baik. Betul. Ya, dan memang niat kita untuk mengenengahkan bakat tempatan. Dan betul. ini adalah salah satu bakat tempatan yang perlu kita berasa bangga lah ya. Saya rasa beliau ni tersembunyi terlalu lama dan sudah masanya untuk beliau Terkeluar. diketengahkan. Ya. Keluarkan dan Yeah. dikilat-kilat, diasah-asah. Beliau memang bakat sudah diasah, tetapi mungkin beliau memerlukan sokongan daripada kita. Jadi beliau boleh terus berkarya dalam cara apapun, sebab saya percaya lukisan itu adalah salah satu cara beliau distress. Yes. Ekspresikan diri Mengekspresikan diri. dengan cara yang baik. Betul. Ya. Yes. Mungkin saya distress melalui olahraga, beliau melalui lukisan. betul. Jadi bagi anda nanti kita akan berikan nombor Encik Kasim. We will put lah, kita letakkan dekat detail bawah ni, the di bawah details, ni. contact number, apa-apa yang you nak. Tapi all must be related to ini Lukisan lah. Lukisan. And guys, okay, thank you for joining us today. Bro, thank you for joining us today also. Thank you. Happy birthday. Happy birthday yang tersangat-sangat. 20 tahun, ingat 20 tahun aja. Tak boleh. Forever 20. Kita Kalau forever beliau 40. 20, tak, kalau beliau 20, kita 10. Oh, dahsyat. Lu anak abu tak nak. Anak abu. Dengar dia. Okay guys, thank you very much. Just follow us, like, tag and share kita punya official page at Voice Up Cakap Je. And we'll be starting our content more nowadays. Kita ada rehat sekejap because there's things going on. So kita rehat sekejap. So now kita akan full blast balik with our brothers sini lah, kita punya podcast kita start balik. And please support us, like, tag and share. Cikgu, anything untuk kita punya viewers kat luar? Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lakeside Auto kerana telah menyokong Sponsor, kami dan menaja tempat ini. Yes. Alhamdulillah, dan kepada anda juga yang sentiasa menyokong kami saya juga menerima feedback daripada anda di luar sana yang memang suka dengan cerita-cerita atau konten yang telah kami ketengahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Yes, Keep on liking and sharing kita punya podcast, sebab itulah niat kami, mengeluarkan sesuatu yang mungkin anda tidak tahu atau bakat-bakat yang terpendam dan ialah pastinya terus untuk menonton kami, sokong kami, sebab kita juga adalah bakat tempatan. Yes, betul. Yes, Hashtag support local. Sebab lokal, budak kampung. Budak kampung. Yes. Kampung Temasek. Asagap. Asagaf, kampung Asagaf. Kita Temasek apa? Oh, kita Temasek Kita Temasek apa? Kita semua. kita Temasek. Cikgu lost kejap. Cikgu lost kejap. Ya, sebab saya bukan budak kampung, saya budak bandar. Ada up sikit. Ayo. Okay guys. Okay. Stay safe, be safe. Assalamualaikum. Saya Panji Syafiee di sini. Jumpa lagi di Voice Up Cakap Je. Real people. Real people, real story. Assalamualaikum.